بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بالنبي وعلى آله في كل لمحة ونفس على نفس عبد الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر رب تمنني بالخير. أما بعد. Apa khabar semua? Baik, sihat alhamdulillah. Macam mana nak masuk bulan puasa ni? Semua tak jumpa kan? Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat kita sekali lagi berkumpul bagi kita menghabiskan beberapa sifat-sifat mahmudah yang berbaki. Dan oleh itu kalau ikut jadual saya punya next class lepas review insyaAllah. Jadi last kita berhenti juga lah. Rasa dalam poin 6 kan. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Poin yang ke-6 iaitu syukur. Apa makna syukur? Syukur itu iaitu mengakui dengan hati, mengakui dengan hati bahawa segala nikmat yang datang ataupun yang dikurniakan kepadanya dan sekalian makhluk itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikatnya. Artinya mengiktikad, percaya, yakin dengan hati kita dan mengakui dengan lidah bahawa segala nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kata lain, pertama sekali kita mesti hadirkan dengan hati kita, beriktikad, yakin, kemudian dizahirkan dengan lisan dan juga perbuatan. Lebih kurang konsep dia macam apa? Beriman. Iman apa dia? Iman adalah meyakini dengan hati, membenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dizahirkan dengan perbuatan-perbuatan zahiriah. Jadi dia punya konsep syukur ni lebih kurang ni. Sebab apa? Pertama kita kena yakin bahawa segala nikmat itu datang daripada Allah secara hakikatnya. Kemudian untuk kita zahirkan nikmat tersebut, pertama mesti kita ucap Alhamdulillah. Sebab tu dalam hadis-hadis Nabi SAW, sebahagian Nabi ajar kita, jikalau kita mendapat nikmat yang baik, Nabi ajarkan supaya mengucapkan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bi ni'matihi yang dengan nikmat-nikmatnya ataupun dengan nikmatnya tatimmus shalihat, sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kalau kita dapat sesuatu yang tidak baik ataupun sebaliknya, maka lazim bagi kita untuk mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap perkara. Dua-dua berikmat perkara tersebut datang dalam keadaan baik ataupun sebaliknya, dua-dua kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian seperti mana yang lain contoh, masa kita makan dan minum, seperti mana yang diriwayatkan dalam Sunan Nabi Daud, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang telah selesai makan ataupun minum, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan dengan makanan ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani, dan telah memberikan aku rezeki melaluinya, bi ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada sebarang kekuatan dan juga daya daripada aku. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah. Doa lepas makan pun sudah menjadi salah satu kafarah dosa kita. Untung kita menjadi umat Nabi SAW. Kemudian
dizahirkan dengan perbuatan. Contohnya apa? Banyak-banyak bersedekah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat aku, nescaya aku tambahkan ia bagi kamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun secara adat, secara pemikiran kita yang terbatas, jikalau kita menginfakkan satu barang ataupun satu harta gitu, kan, secara zahirnya memang berkurang, akan tetapi Allah Ta'ala ganti dengan berlipat kali ganda. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Seperti berkata alhamdulillahi ala ni'am, segala puji bagi Allah kerana mengurniakan beberapa nikmat ke atas kita. Begitu juga nikmat ni tuan-tuan tidak terkait semata-mata dengan harta duniawi, tidak terkait dengan rezeki makan dan minum seperti mana yang kita faham. Sebesar-besar nikmat yang wajib kita syukuri sebagai orang Islam, pertama sekali adalah nikmat Islam dan juga iman. Macam mana yang disebutkan oleh Khatib pada petang Jumaat tadi, bersyukur bahawa Nabi SAW mengeluarkan kita daripada kepompong kegelapan kejahilan kepada terang keimanan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah nikmat kita menjadi umat Nabi SAW. Saya tahu tuan-tuan dan puan ada belajar apa keistimewaan umat Nabi SAW. Betul tak? Buku keistimewaan umat Nabi SAW. Sebahagian keistimewaan umat Nabi SAW, mereka adalah umat yang terakhir dari sekalian umat. Akan tetapi mereka adalah orang yang terdahulu masuk syurga daripada umat-umat yang lain. Itu salah satu keistimewaan umat Rasulullah. Dan banyak lagi lah, tak perlu kita nak bincang mengenainya, ya, sebab kita punya kitab itu tak tahu. Kemudian begitu juga mengakui dengan amal segala anggota ni yang kita sebutkan tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tuhan kamu telah memberitahu kamu dengan katanya ataupun dengan firman-Nya, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat-Ku dengan mengesakanku dan mentaatiku. Ini terjemahan ataupun tafsiran daripada penulis. Nescaya aku tambahi bagi kamu nikmat yang banyak, dan jika kamu mengkufuri, yakni engkau akan nikmatku, nescaya aku akan menyiksamu. Sesungguhnya siksaanku amat pedih, tidak tertanggung oleh kita. Kemudian sabda Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Al-Bazzar, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun, wa man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah ta'ala. Maknanya apa? Bercerita ataupun mengkhabarkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepadanya merupakan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna berceritakan nikmat ni adalah bukan atas jalan untuk kita berbangga, berasa riak, berasa unjuk, takabur dan sebagainya. Akan tetapi cerita nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan orang yang mendengar menjadi bersemangat seperti mana kita. Kena berbit di situ. Kena faham. Maknanya bukan kita cerita kita dapat harta ke, kita dapat rezeki, kita dapat apa segala nikmat tu atas jalan kita nak memegang-megang. Bukan kita nak meriak, bukan kita nak unjuk, takabur dan sebagainya. Akan tetapi sebagai dorongan kepada orang, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kalian untuk mengerjakan kebaikan dan sebagainya. Macam kita lah contoh, masa hari raya, semua pakai baju baru. Dan Allah Ta'ala memudahkan perjalanan kita beli baju baru misalnya, beli baju yang mahal, yang cantik, yang lawa, pakai. Tunjukkan antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Contoh itu yang kita buat masa hari raya kan, pakai baju baru, lawa-lawa. Kan kita nak pakai baju bagodai raya, tak kono. Maknanya apa sahaja nikmat Allah Ta'ala
bagi kat kita tu, zahirkan, gunakan sebaiknya. Seperti mana kita sebutkan pada sesi yang lepas, mestilah kita ikat dengan sifat qanaah. Adanya apa, ala kadar. Kita tidak berlebih-lebihan dan kita tidak terlalu zuhud, melampau-lampau. Maknanya kita memanfaatkan apa sahaja pemberian Allah Ta'ala tersebut. Kemudian apa dia? Begitu juga seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Duha ayat last sekali, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ceritakanlah apa sahaja nikmat-nikmat Tuhan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama tafsir dan juga ulama hadis menggunakan ayat tersebut sebagai dalil menguatkan kebolehan untuk kita menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Kemudian sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, nescaya dia tidak mensyukuri nikmat yang banyak. Barang siapa yang tidak mensyukuri, yakni berterima kasih kepada manusia, nescaya dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya Allah Ta'ala dah cerita dalam Quran, dalam surah Al-Luqman. Apa Allah Ta'ala firman? Anishkurli wa liwalidayka wa lidayyal masir. Hendaklah engkau berterima kasih ataupun bersyukur kepada ibu ayah kau, wa ilayyal masir, dan kepada akulah tempat kalian kembali. Allah Ta'ala sebut dalam Quran contoh berterima kasih kepada manusia, iaitu berterima kasih dengan mak ayah kita yang bersusah payah membesarkan kita, menanggung makan minum kita sampailah kita dapat berdikari dan sebagainya. Contoh kita berterima kasih dengan mak ayah kita, apa dia? Takkan terima kasih je, tak memadai, tak konon sangat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, antaranya apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughannaka kibara ahaduhuma ayat itu, fala takul lahuma uffin wa la takul lahuma qawlan setengah ayat dia, wa ufil lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Antara doa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, kepada mak ayah kita adalah, ya Allah, kau kasihanilah mereka, rahmatilah mereka, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang seumpama mereka telah mengasihiku sejak kecil. Itu antara salah satu wasilah untuk kita berterima kasih kepada mak ayah kita. Seperti mana disebutkan oleh Nabi SAW sebuah hadis yang sahih. Kita tahu, kita maklum hadis ni, apa dia? 3 perkara yang tidak putus daripada si mati. Pertama apa dia? Sedekah jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Mana doa anak yang soleh ni bukan sekadar anak yang taat dan beribadat, dia secara umumnya. Jikalau seseorang anak itu berdoa kepada mak ayah yang berada di alam kubur, doa dia sampai. Kerana ada jaminan daripada Nabi SAW berdasarkan hadis tersebut. Kemudian yang ketujuh, iaitu ikhlas. Telah disebut mengenainya dalam fasal yang kita dah bicarakan sebelum ini mengenai ikhlas. Kemudian yang ke-8 adalah tawakal. Artinya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun dikenali juga di sisi sebahagian arifin sebagai tarkut tadbir, meninggalkan tadbir. Meninggalkan tadbir apa? Maknanya tidak bergerak ke? Tak, maksudnya adalah meninggalkan urusan yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tak perlu kita nak berat-berat fikir bila nak kahwin, bila nak beranak, bila joki nak datang dan sebagainya. Benda-benda tu Allah Ta'ala dah jamin. Setiap sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali lagi akan datang tepat pada masanya. Sebab tu dalam hikam Ibn Atha'illah telah menyebutkan bahawa jikalau kita berdoa, Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita tersebut pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Dan Dia bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Itu Ibn Atha'illah sebut dalam hikam ni. Apa makna tawakal? Iaitu berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada setiap keadaan, ataupun bergantung, berserah diri kepada Allah Ta'ala pada setiap keadaan.
Dan kita dah sebut sebelum ni, kedudukan tawakal tidak akan dapat dicapai melainkan setelah meraih ataupun setelah sempurnanya kedudukan qanaah. Jikalau kita tidak sempurna kedudukan kita pada maqam qanaah tu, maknanya kita tidak berasa cukup dengan apa yang kita ada, kita tak akan dapat menguasai kedudukan tawakal. Dan kita dah sebutkan sebelum ni, kalau kita nak raih hakikat tawakal yang sebenar, kalau kita nak rasai kemanisan tawakal yang sebenar-benar, mestilah kita tempuhi kedudukan qanaah, rasa cukup dengan apa yang kita ada. Kerana dia sudah jazam ataupun yakin, tetap pendirian dia, tetap i'tiqad dia bahawa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan mempunyai sekalian alam yang mengadakan setiap sesuatu, memiliki dan memerintahkannya. Oleh kerana itulah dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, berpegang dan bergantung kepadanya dalam setiap perkara yang diharap akan terhasil baginya atau dijauhkan daripada itu. Maknanya adalah kita, inilah yang menunjukkan hakikat qada dan qadar. Seseorang hamba yang sempurna makrifah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tak fikirlah apa yang Allah Taala dah tentukan. Rezeki dia ke, makan minum dia ke, bila dia kahwin, bila dia meninggal, apa semua, dia tak ada fikir. Dia tak berat-berat kepala fikir. Dia yakin apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan sampai tepat pada masa dia. Tidak akan lewat dan juga tidak akan cepat walaupun sesaat. Sebab semua sudah pun ditentukan oleh Allah Taala sejak azali. Sejak azali lagi, sebelum adanya makhluk. Dalam ilmu Allah yang qadim lagi azali, Allah Ta'ala dah tetapkan ketentuan-ketentuan qada dan qadar bagi makhluk, bagi kita. Jadi tak perlulah kita nak poning-poning kepala mengenai beberapa hal yang Allah Ta'ala dah jamin ke kita dah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah maka hendaklah berserah diri setiap orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan apa dia? Antara ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah senantiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka tak yakin, mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya kepada qada dan qadar. Mereka tidak yakin dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sejak azali. Dan mereka tidak mempunyai konsep tawakal. Sebab tu kalau kita tengok, bila kita tanya orang yang tidak beriman ataupun orang yang keimanan mereka masih lagi tidak penuh, dia tidak percaya bulat-bulat kepada qada dan qadar, dia akan menisbahkan segala apa yang dia raih itu kepada diri dia sendiri. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu semua dia khabarkan hasil dia sendiri. Dia tak khabarkan datang daripada Allah Ta'ala, dia khabar daripada hasil titik perlu dia sendiri. Kerana dia menisbahkan apa sahaja yang didapat tu kepada diri dia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah hendaklah kalian berserah. Kenapa kalau kita baca ayat Quran atau kita baca dalam hadis, semuanya mengatakan bertawakal kepada Allah Taala. Semuanya merujuk kepada tawakal kepada Allah Taala, tidak merujuk kepada tawakal kepada makhluk. Kerana apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dapat sesuatu itu dalam keadaan kosong. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, jadi aku disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berasa segan membiarkan hamba-Nya kembali dalam keadaan tangan kosong, tak ada apa. Kalau kita bergantung kepada makhluk, kita bertawakal kepada makhluk, boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Kalau kita dapat, belum tentu ada barakah, belum tentu ada kebaikannya di situ. Jadi akan kita syarahkan. Akan tetapi kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jamin dapat, walaupun bukan apa yang kita nak.
seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Athaillah, ada yang akan disebut nanti. Begitu juga sabda Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan juga dia Al-Maqdisi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Rasulullah SAW? "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jika kamu berpegang, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, yakni dengan keyakinan dan juga keazaman yang teguh, yang kuat, dia tak ada syak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nescaya dia memberi rezeki kepada kamu seperti mana dia memberi rezeki kepada burung yang keluar pada waktu pagi dengan perut yang kempis, yakni dalam keadaan kelaparan, dan pulang pada waktu petang dengan perut yang berisi dalam keadaan kekenyangan. Zahir hadis itu Nabi SAW menyebutkan burung yang kecil angin tu kecil angin lah, burung pipit, burung apa sahaja burung lah, dan keluar dalam keadaan kelaparan, balik dalam keadaan kekenyangan. Kalau burung yang kecil tu pun Allah Ta'ala sudah jamin rezeki, betul lagi kita manusia. Itu maksudnya. Kalau burung yang kecil itu sahaja Allah Ta'ala bagi dia rezeki sampai dia balik dalam keadaan kekenyangan, hingga pula manusia. Sebab tu kita jangan ragu dan kita jangan berat-berat kepada soal rezeki. Semua itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal lagi kita sebagai manusia mesti bergerak lah, cari sebab. Jangan jadi macam ahli bid'ah dari kalangan sufi yang melampau. Pada zaman dahulu, sebahagian sufi yang melampau, dia duduk termenung tak bekerja. Ada tangan, ada kaki tapi tak bekerja. Lepas tu bila orang tanya, dah kenapa kau hidup melarat macamnya? Mengapa ni tawakal Allah Ta'ala? Allah Ta'ala dah jamin rezeki dia, kata. Tunggulah rezeki itu datang. Macam tu lah, tak berubah. Sebab tu semua itu datang dengan sebab. Ada perantaraan dia. Kalau nak rezeki mesti bekerja. Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, sebaik-baik perbuatan seorang hamba itu adalah dia bekerja dengan tangan dia sendiri. Begitu juga seperti mana yang telah kita sebutkan, bahawasanya barang siapa yang keluar mencari rezeki, dicatat pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima dia bekerja, dia nak sara rumah ayah dia ke, ataupun dia nak sara anak dia masih kecil. Bahkan kalau dia nak menyara diri dia sendiri pun, dia bekerja, dia tetap dicatat pahala fisabilillah. Maknanya kita tidak meninggalkan asbab, kita mesti mencari asbab, mesti bekerja kalau dapat rezeki. Kemudian difahami dari hadis ini bahawa maksud tawakal ialah berpegang, yakni berserah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berkeluh kesah ketika ketiadaan segala sebab terhasil hajatnya. Maknanya kalau kita dah berusaha tapi Allah Ta'ala tidak bagi apa yang kita nak, jangan kita mengeluh, jangan kita buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Itu saya sebutkan tadi, dia akan bagi, akan tetapi pada waktu yang dia nak, dan dia akan bagi berdasarkan apa yang kita perlu. Jika bergoncang hatinya pada ketika itu, maka dia bukan daripada orang-orang yang bertawakal. Kerana apa? Tawakal ni juga dia sebahagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pandangan kita kepada Allah Ta'ala, pandangan yang baik ataupun sebaliknya. Bergerak segala anggota ini mengerjakan segala sebab, jadi bekerja misalnya dia, dan hatinya kuat berpegang, yang berserah kepada Allah, tidak menafikan tawakal hati. Maknanya kerja-kerja juga pada masa yang sama kita bertawakal. Jangan kita tawakal tapi tak bekerja. Itu kita sebutkan tadi, seperti orang ahli bid'ah. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Athaillah Sakandari dalam hikam,
Rubbama a'taka famana'ak wa rubbama mana'aka fa'ata. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau sesuatu, tapi pada masa yang sama dia tidak berkehendak. Maknanya Allah Ta'ala menghalang rezeki tersebut. Wa rubbama mana'aka fa'ata. Mungkin Allah Ta'ala halang rezeki tersebut, tapi sebenarnya dia memberi kepada kita. Maknanya apa? Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita sesuatu dalam keadaan tidak diridai. Jadi bila nikmat yang kita dapat dalam keadaan ketiadaan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, ada barakah tak? Semua dah musyahadah semua ni. Semua dah fana ni. Kita berhenti je lah. Semua dah naik makam, kita khatam dulu kitab ni. Maknanya kita kuliah kita berhasil lah. Semua dah musyahadah semua. Jadi bila Allah Ta'ala bagi kepada kita satu nikmat dalam keadaan Allah Ta'ala tidak redha, maknanya ada barakah tak? Tak ada barakah. Bahkan boleh jadi apa? Istidraj, yang menjauhkan kita dan menghijabkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi barangkali apa yang kita minta Allah tak bagi, akan tetapi dia ganti dengan benda yang lain yang disertai dengan keredaan dia, maknanya ada barakah. Lepas tu kadang-kadang kalau kita bekerja dengan rezeki yang halal, kadang kita rasa cukup, kita rasa cukup. Kita tak berhajat untuk beli banyak, kita tidak berhajat untuk berbelanja banyak, tapi kita rasa cukup. Wa'imah daripada sudut kewangan kita ke, kesihatan kita ke, apa saja, kita rasa komplit. Barakah ni datang dalam macam-macam benda. Pertambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang dalam bentuk yang pelbagai, yang tak dapat kita fikir. Lepas tu kadang kalau Allah Ta'ala boleh jadi seseorang, dia harta banyak kan? Tapi dia tak sihat, Allah Ta'ala tarik nikmat sihat tu, tak dapat nak bergerak, boleh tak hidup? Tak boleh, ada rasa kekurangan. Dan lagi teruk kalau orang dia ada kelebihan daripada sudut harta, kesihatan dan sebagainya, akan tetapi hati dia dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita sebut orang-orang yang ditimpa istidraj. Dia kalau dia dengar Quran, dia tak ada rasa apa. Dia kalau dia dengar hadis, tak ada rasa apa. Dia nak berzikir La ilaha illallah ataupun Allah pun boleh. Maknanya kebaikan tu dia susah nak buat. Sebab apa? Hati dah terhijab, hati dah gelap, Allah Ta'ala dah tutup hati dia. Jadi nak buka balik hijab di hati dia, mana dah banyak bertaubat, mana banyak berzikir. Wa mata futiha babul fahmi fil manisa wal manwa'i wal ata. Jikalau telah tersingkap bagi kamu, dibuka hijab bagi kamu akan hakikat terhalangnya sesuatu itu, pemberian tersebut, maka hal tersebut, bahawa penghalang tersebut sebenarnya hakikat memberi kepada kalian sesuatu. Maksud dia apa? Jikalau kita faham yang memberi itu Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi dia memberi, boleh jadi dia menghalang, lama-lama hati kita akan berubah bahawasanya apa dia? Yang kita harapkan adanya keberkatan dan juga keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apa yang kita dapat. Kalau kita dapat, alhamdulillah. Kalau kita tak dapat, hati kita automatik akan berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Boleh jadi dia nak bagi yang terbaik, boleh jadi dia nak bagi, boleh jadi apa yang aku minta itu sebenarnya buruk bagi aku, lalu Allah Ta'ala ganti kepada sesuatu yang lebih baik. Dia sebenarnya hikam ni kau kan? Hikam ni kan kita nak kupas tu sebenarnya kan. Sebab tu kadang kita nak main pola bahasa apa semua ni susah sikit, tapi kita ringkaskan maknanya gitulah. Kemudian yang ke-9, mahabbah
Artinya kasihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya mahabbah diartikan dengan makna kasih hamba akan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu apa dia? Bersegera mengerjakan segala jenis ketaatan sama ada fardu ataupun sunat, dan bersungguh-sungguh menjauhi segala jenis maksiat kepada Allah atau yang menyerupai maksiat daripada pihak yang ditegak, iaitu segala yang makruh. Inilah makna mahabbah di sebahagian daripada mereka yang dinamakan ahli sufi. Maknanya jikalau seseorang hamba Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi petunjuk kepada dia, dia dah menempuh perjalanan mujahadah dan sebagainya, maka nafsu dia automatik akan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan dia. Kalau yang benda yang haram pun dia jauh, ini kan pula benda yang makruh. Itu maknanya dia punya perjalanan dia sempurna. Sebab kedudukan seorang salikin atau seorang murid ini pelbagai. Kalau secara umum dia taat dan dia jauh daripada benda yang haram, akan tetapi ada kala dia tidak terlepas daripada benda-benda yang makruh misalnya. Tapi yang disebutkan di dalam poin ini adalah sempurna. Jangankan benda yang haram, benda yang makruh pun dia tak buat. Maksudnya dan tuan-tuan, mahabbah ialah bersegera dan bersungguh-sungguh menjunjung titah orang yang dikasihi serta cenderung hati kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-32 dan 33. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrafna al-kitab alladhi istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami mewariskan Alkitab. Apa dia? Al-Quranul Karim. Siapa yang mendapat Al-Quran? Umat mana yang mendapat Al-Quran? Kena tanya kan syahadah ni. Umat Nabi SAW. Dan dalam ayat tersebut Allah Ta'ala membahagikan umat Nabi kepada 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada dari kalangan mereka itu menzalimi diri mereka, yakni dia sentiasa buat kejahatan, sentiasa tergelincir. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasidun, yakni mereka di jalan di pertengahan. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan sebahagian daripada mereka adalah orang yang berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Inilah dia, ahli mahabbah. Dan yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan, ada pandangan ulama seumpama Hasan al-Basri. Dia mengatakan di dalam ayat tersebut bahawasanya golongan yang pertama, yakni orang yang menzalimi diri mereka dari kalangan orang awam dan kalangan kaum muslimin, dia banyak buat kejahatan dan sebagainya. Kejahatan dia, dosa-dosa dia lebih banyak daripada amal kebaikan. Wa minhum muqtasidun, dan yang pertengahan pula amal baik dengan amal jahat dia seimbang, sama je. Sebab dia tidak melakukan amal kebaikan tu dengan pantas, dengan lalu seperti mana kaum yang ketiga, golongan yang ketiga. Padahal dia bersederhana sahaja. Baik-baik pun dia buat, tapi ada masa pun dia buat jahat. Dia seimbang. Ada pun yang ketiga, orang yang berlumba-lumba mengerjakan amal kebajikan, pahala dia lebih banyak daripada dosa. Ini seperti mana disebutkan oleh Hasan al-Basri. Ada juga pandangan ulama tafsir yang lain, kata silap saya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata silap saya, atau afwan Ibn Kathir. Ibn Kathir dalam tafsir dia menyatakan ayat ini bahawasanya golongan yang pertama, yakni orang yang menzalimi diri mereka, mereka dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Maknanya dia punya hisab dia lambat, maknanya dia tunggu. Pandai-pandai lah.
Kalau kat Padang Mahsyar tu dia lama tunggu. Dia tak ada naungan, tak ada apa-apa keistimewaan dia dapat. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia punya amal kebaikan dan kejahatan dia sama. Ibnu Katsir menyatakan bahawa semua orang ini dia akan diuji. Boleh jadi di Padang Mahsyar, boleh jadi di titian sirat dia akan ada ujian. Ataupun Ibnu Katsir juga menyatakan mereka dihisap dengan hisap yang ringan. Adapun golongan yang ketiga, orang yang berlumba-lumba buat kebaikan, maka dia tidak dihisap langsung. Ini pandangan Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala. Kemudian ayat yang ke-33 tu mengkonklusikan di manakah destinasi ketiga-tiga golongan tersebut. Jannatu anni yadkhulunaha. Mereka akan memasuki syurga anni. Ada ketiga-tiga tu masuk syurga. Sebab apa pula? Ada orang yang jahat, ada orang fasik, orang yang buat kejahatan, yang dosa dia lagi banyak daripada orang kebaikan, tu nak syurga pula. Tuan-tuan, kita kena ingat bahawa sebenarnya umat Nabi SAW adalah umatul marhumah, umat yang dirahmati, umat yang dikasihi. Ini bukan asabiah sesama umat terdahulu, tak. Ini hakikatnya. Betul kita pernah sebutkan, jikalau seseorang fasik yang mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada dua jalan pada hari akhirat. Jalan yang pertama, boleh jadi dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian dia baru masuk ke dalam syurga. Orang beriman dijamin syurga sebab dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW yang hadis syafaat, Nabi bermohon kepada Allah Ta'ala supaya dikeluarkan daripada api neraka orang yang memiliki keimanan sebesar zarah. Memadai orang tersebut dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia yakin dengan la ilaha illallah, dia keluar daripada api neraka. Ini disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian adalah kita bagi pengazan ni tu lupa. Dan juga umat kita, umat Nabi SAW, kita terlalu banyak amalan-amalan yang menjadi kafarah dosa dalam keadaan kita tidak sadar. Banyak solat 5 waktu, haji, umrah, wudu, sedekah, banyak, terlalu banyak. Akan tetapi janganlah kita rasa confirm masuk syurga. Yang fasik tadi itu, dan boleh jadi juga Allah Ta'ala mengampuni dia tanpa dia perlu masuk ke dalam api neraka, disebabkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, begitu juga riwayat Ahmad, seseorang yang beribadah di dalam sebuah pulau selama 500 tahun. 500 tahun ni zaman dulu punya cerita lah, sebelum zaman Rasulullah, sebelum Bani Israel. Kerana sebahagian ulama tafsir mengatakan umur Bani Israel dengan umat Rasulullah lebih kurang 60, 70, 60, 70. Tapi sebelum Bani Israel, umat-umat terdahulu tu yang beratus-ratus tahun. Jadi satu orang ni beribadah 500 tahun. Kemudian adalah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kat dia, kemudian dia minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan bersujud. Dalam keadaan bersujud. Sebab dia 500 tahun beribadah kat dalam pulau, dia solat je. Kemudian dia minta pada Allah Ta'ala juga, jangan biarkan jasad dia sedemikian. Tak payah nak dikebumikan ke ataupun dan sebagainya, tak payah. Biar sujud dia sampailah kiamat. Allah Ta'ala kabulkan. Kemudian dia dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada dia, masuklah ke dalam syurga dengan rahmatku. Tapi lagi ni apa? Ya Allah, masukkan, bahkan aku nak masuk syurga dengan amalan aku.
Dan kali kedua Allah Ta'ala berfirman lagi, masuklah ke dalam, wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku dengan rahmat-Ku. Dia tegang-tegang dia kata, ya Allah, dengan amalan-Ku. Yang ni berlatih tahun beribadah kan? Lepas tu mati husnul khatimah tak? Masih dalam pemikiran kita, dia masuk syurga disebabkan dengan amal ibadah dia yang berlatih tahun. Kemudian kali yang ketiga Allah Ta'ala berfirman lagi, masuklah ke dalam syurga dengan rahmat-Ku. Dia kata lagi, ya Allah, kau masukkanlah aku dalam syurga dengan amal ibadah. Kemudian Allah Ta'ala suruh pada malaikat timbang nikmat-nikmat yang diberi kepada lelaki tersebut. Alih apa? Nikmat, kata silap saya, nikmat daripada mata tu tidak menyamai ibadah yang dia lakukan. Mana dia ada sangkut. Hingga Allah Ta'ala berfirman, kau masuklah ke dalam api neraka wahai hamba. Jadi abid ni pun, ahli ibadah ni pun sudah takut kan? Mula-mula dah di-offer masuk syurga. Lepas tu dia berhujah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dia masuk dalam api neraka. Lepas tu orang tu mengatakan apa? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Ku dengan rahmat. Maknanya apa tuan-tuan? Kebergantungan kita nak masuk ke dalam syurga ni dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan amal ibadah kita. Hakikat amal ibadah yang kita buat berpuluh-puluh tahun ya, hanyalah menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu saja. Itu orang mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan melakukan kewajipan-kewajipan. Nak menunjukkan kita ni hamba Allah Ta'ala, kita buatlah apa yang disuruh. Tapi itu tidak menjamin kita punya nasib di hari akhirat, sebab semua itu tergantung kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Begitu juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan mengenai dua orang lelaki dari Bani Israel. Ya. Seorang ahli ibadah, kemudian yang lagi seorang adalah ahli maksiat. Yang ahli ibadah ditegur saudara dia yang dari kalangan ahli maksiat, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala apa semua. Sampai lelaki itu mengabarkan, jauhlah kau daripada aku. Aku tahu apa yang aku buat. Senario ni ada tak dalam syariat itu? Ada tak? Kalau kita nampak orang buat salah, kita tegur orang tu, ngabar apa? Kubur dia sendiri. Kubur masing-masing kata, tak yalah kau sibuk, kau bukan Tuhan nak judge dia. Betul tak kau lah, dah tak ada apa-apa tanggungjawab dekat kau lagi. Dah, itu dia punya ni. Akan tetapi apa yang dijawab oleh abid tersebut, ahli ibadah tersebut, dia mengabarkan, celakalah kau, Allah Ta'ala tidak akan memaafkan kau dan tidak akan masukkan kau ke dalam syurga. Dia condemn kawan tu, dia condemn saudara dia tu, kau ahli neraka. Kemudian kedua-dua ni mati dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala firman apa dia? Masukkan orang ahli maksiat ni dalam syurga, dan kau masukkan orang yang ahli ibadah ni ke dalam api neraka. Kan? Kawan tu tunggang tunggi sembahyang di timur sana tu. Yang kawan lagi seorang tu, dah fun-fun kan? Dah foya-foya, dah apa semua, dah buat maksiat, tiba-tiba masuk syurga. Macam tu apa masa kita sekarang macam boleh dangdut apa semua lah kan, dia ronggeng ke apa kan, tapi masih dulu. Kemudian yang si apa ni, ahli ibadah ni mengatakan, ya Allah, kenapa kau masuk aku lagi aku juga yang beribadah kat kau apa semua, kenapa dia masuk aku? Saudara dan dia yang buat maksiat kau masukkan dalam syurga pula. Allah Ta'ala tanya dia, siapa yang memberi kau keizinan? Mafhum dia, kita ingat dia punya matan tu secara tepat. Siapa yang beri kau keizinan untuk menentukan seseorang, penghujung seseorang? Sedangkan hak untuk meletakkan seseorang untuk ahli neraka ataupun syurga tu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi disebabkan dia kau apa? Allah Ta'ala tidak akan maafkan kau dan takkan masukkan kau dalam syurga. Terus masuk dalam api neraka. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nampak kemungkaran, tegur. Dan tak perlu kita nak judge orang ni confirm mati maksiat ke, ahli neraka je, tak payah. Memadai bagi kita tegur, dan tak perlu kita nak judge
pengakhiran dia macam mana, sebab kita tak tahu pengakhiran itu pula macam mana. Berapa banyak dalam hadis Nabi SAW menceritakan ada yang ahli ibadah, beribadah ratusan tahun, mati dalam kekufuran, sia-sia. Bila seseorang tu dah murtad, dah keluar daripada agama Islam, maka amalan yang dikerjakan menjadi sia-sia, haba'an mansura, bagai debu-debu yang berterbangan, tak ada bernilai. Sebab itulah kita bila berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala husnul khatimah, penghujung yang baik. Husnul khatimah itu bukan makna orang meninggal dalam sujud dan meninggal tengah berumrah ke apa pun tu. Tak, bukan tu. Kalau dapat alhamdulillah lah kan. Tapi husnul khatimah yang sebenarnya kita meninggal dalam keadaan kita dapat mengucap la ilaha illallah, dan kita mati dan kita keluar berpisah daripada dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sikit lagi, ada kalanya ia diertikan dengan makna kasih Allah dan akan hamba, iaitu menghendaki Allah mengurniakan nikmat yang banyak ke atas hamba-Nya dengan berbagai-bagai nikmat, dihampirkan hamba tersebut kepadanya. Di samping Allah Ta'ala bagi dia nikmat secara zahiriah, Allah Ta'ala bagi dia juga nikmat daripada sudut kerohanian dia, iaitu mendekatkan jiwa dia kepada diri dia, mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dikurniakannya keadaan yang baik dan maqam yang tinggi, kedudukan tertentu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, jika engkau mengasihi Allah, maka ikutlah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu. Makna ayat ini adalah apa dia? Jikalau kita nak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira sunnah Nabi itu kahwin mumbek. Sembahyang sunat pun sunnah, puasa Isnin Khamis pun sunnah. So kalau kita tengok dalam drama-drama macam tu lah, nak kahwin ramai ikut sunnah ya, yang lain-lain tak ada ikut sunnah. Sembahyang sunat, puasa sunat, apa semua tak ada. Kemudian firman-Nya lagi, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, uhibbullaha lima asda ilaikum min ni'amih, kasihilah Allah atas segala yang telah diulurkannya ataupun yang telah diberikannya kepada kamu daripada segala nikmat-Nya. Perhatian, matan hadis ni setakat yang saya cari tak ada dalam kitab-kitab hadis. Ahibbullah lima asda ilaikum min ni'amih, maknanya matan hadis tu tak ada dalam kitab-kitab hadis, melainkan seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dengan sirah yang lain, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullah lima na'udzukum bihi min ni'amih. Maknanya lebih kurang sama juga, kasihilah Allah atas segala yang telah diulurkannya kepada kamu daripada segala nikmat-Nya. Begitu juga seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui Abu Musa al-Asy'ari. Begitu juga riwayat Muslim daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka ataupun mendambakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah suka berjumpa dengannya. Kalau kita yakin kita tak sabar nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita meninggal dalam keadaan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah kedudukannya. Sebab apa? Kita mencintai Allah, Allah Ta'ala akan mencintai kita. Dan barang siapa yang benci, tidak suka untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, nescaya Allah benci berjumpa dengannya. Itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan berhenti pada poin yang ke-10, iaitu reka. Allah A'lam. Kita sekarang soalan insyaAllah. Ada ya? Jadi suka cerita mengingatkan, kalau tak ada soalan kita jumpa lepas raya insyaAllah. Kalau ikut jadual lah, tak tahulah sebelum puasa ni macam benda boleh laku.
Jadi kalau tak ada soalan, kita tangguh majlis kita insya-Allah. Mohon maaf jika ada yang terlebih dan terkurang, untuk tulis kata dan bahasa dan sebagainya. Mohon ampun dan maaf. Suka cerita nak mengingatkan juga, selamat berpuasa. Sekali dah tu, selamat Hari Raya jugalah kan. Walaupun masih lagi bulan Syaban. Sekali dah tu, selamat berpuasa dan semoga kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, seakan-akan kita bersih daripada dosa-dosa, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana lahirnya daripada bulan Ramadan. Supaya kita sambut pada hari raya tersebut bukan sekadar kita zahirkan dengan penampilan luaran, kita juga menzahirkan jiwa kita yang bebas merdeka, mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga hari raya kita besok bukan hari raya orang awam, akan tetapi hari raya orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu sallallahu nasifa fi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu sallallahu nasifa fi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu sallallahu nasifa fi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma أعلنا وما أنت أعلم منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.